Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kita lambat sedikit. Okay, sebab cikgu mau bagi kamu rehat dalam beberapa minit. Okay, so hari ini kita akan buat perbincangan untuk merekod jurnal khas berdasarkan dokumen sumber. Okay, so cikgu ada bagi latihan dengan kamu kan? Okay, dalam buku kerja. Okay, cikgu akan share cikgu punya screen. Okay, so after this kamu boleh, kalau ada apa-apa masalah, kalau cikgu perlukan kamu punya respon, kamu buka kamu punya voice lah. Sekejap. Sekejap kan. Ada yang join? Okay. Nah, sudah slide ni. Sekejap lah. Okay, cikgu akan share screen. Okay, so cikgu mau kamu punya respon. Kamu nampak ke apa yang cikgu sudah share ni? Nampak? Cikgu. Apa ni? Apa ni? Soalan dalam buku kerja. Okay. So ini adalah soalan dalam buku kerja. So apabila kamu mendapat soalan, okay, soalan yang berkaitan dengan, dia akan bagi semua dokumen sumber. Ini adalah dokumen sumber, invoice asal, okay, invoice, okay, memo, invoice salinan, okay, nota debit salinan, nota kredit salinan, memo dan nota kredit salinan. Okay, nota kredit asal. Okay, so ini adalah soalan kaedah, sebab sekarang ni kan, okay, untuk jurnal am dan jurnal khas, okay, dia ada dua kaedah soalan, okay, selalunya dalam peperiksaan. Okay, yang pertama, soalan dia akan dalam begini, dia akan bagi dokumen sumber. Okay, so kamu yang akan menetapkan yang mana satu jurnal am. Okay, jurnal am banyak jenis juga kan, yang itu kita sudah belajar. Dan mana satu jurnal khas. Okay, jurnal khas ada 6 jenis. So okay, jadi kamu perlu letak, okay, begini, right, untuk jurnal khas, jurnal am dan jurnal khas. Kamu kena tetapkan yang mana satu. Okay, itu adalah dokumen sumber. Ada kawan kamu yang masuk. Okay, Olivia.
Okay, hai Olivia. Okay, cikgu baru start lah. Okay, kamu buka buku kerja kamu. Okay, muka surat 42. Okay, so okay, dalam soalan jurnal am dan jurnal khas selalunya dia memang akan bergabung. Okay, dia memang akan bergabung, mesti sama. Okay, sebab itulah kita belajar step by step. Mula-mula belajar jurnal am. Okay, so kamu akan buat jurnal am sahaja soalan. Tapi bila kamu sudah masuk kepada chapter 4.3, okay, jurnal khas. So kalau dalam soalan dia akan satu kali dengan jurnal am. Okay, jurnal am tu mesti ada, lebih-lebih lagi berkaitan dengan memulakan sesuatu perniagaan. Okay, so okay, dia ada dua kaedah macam cikgu beritahu tadi. Kaedah yang pertama adalah soalan berkaitan dengan jenis dokumen sumber. Okay, yang kedua berkaitan dengan pernyataan, dia bagi urus niaga. Okay, menggunakan perkataan, menggunakan ayat. Okay, kita pun sudah berbincang bila tu hari Rabu tu. Okay, cikgu sudah lihatkan kamu. Okay, dua kaedah soalan ni. So kita start dulu berdasarkan dokumen sumber. Okay, then lepas ni baru kita masuk berkaitan dengan pernyataan. Okay, so kamu kena kuasai kedua-dua kaedah soalan ni. Okay, sebab kadang-kadang exam dia akan bagi dokumen sumber, kadang-kadang dia akan bagi pernyataan. Okay, alright. Okay, yang pertama, bila kamu dapat soalan begini, okay, yang penting kamu kena tengoklah apa soalannya. Okay, lengkapkan catatan dalam jurnal-jurnal yang berikut. Okay, so bila kamu nampak soalan yang ini, okay, arahan dia bagi tahu lengkapkan catatan dalam jurnal-jurnal berikut. Maksudnya kamu kena pasti mana satu jurnal am dan mana satu jenis-jenis jurnal khas. Okay, then baru kamu tengok di atas balik. Okay, soalan ke nombor 7. Cik Amira mengendalikan kedai perabot jati di Subang Jaya. Okay, dokumen yang berikut diperoleh daripada perniagaan beliau sepanjang bulan Mac 20X4. So ini adalah perniagaan Cik Amira, iaitu kedai perabot jati. Ini bermakna okay, kamu tidak boleh sama sekali, dilarang sama sekali untuk memasukkan dalam butiran jurnal nama kedai perabot jati, iaitu kedai Cik Amira ni. Okay, sebab kamu mewakilkan kedai perabot jati untuk merekod jurnal. Okay. Dokumen sumber yang pertama adalah invoice asal. Okay, invoice asal tarikh 3 Mac. Okay, kuantiti komputer, dua buah komputer 3,500 berjumlah 6,650. Okay, siapa tahu, okay, sekarang kita tentukan dulu bila kamu sudah tentukan baru senang kamu masukkan dalam jurnal am dan jurnal khas. Okay, yang pertama ni, siapa tahu ini masuk mana? Dokumen sumber yang pertama yang 3 Mac. Dia masuk mana? Jurnal am atau jurnal khas? Siapa boleh jawab? Jurnal am. Ya, jurnal am. Betul? Ada jawapan lain? Tidak, cikgu. Tidak. Okay. So, betul. Dia adalah jurnal am. Okay. Okay, siapa yang tahu kenapa ini, okay, dokumen sumber yang pertama ni, kenapa dia tidak masuk dalam jurnal belian? Sebab dalam jurnal belian, okay, kamu
kena ingat, okay, dalam jurnal belian dia mesti ada invoice asal yang cikgu sudah terangkan kemarin kan. Okay, kelas kita setengah jam tu. Okay, so okay, kenapa tidak masuk dalam jurnal belian? Siapa boleh bagi jawapan? Kalau boleh yang apa? Yang jawab tadilah. Siapa tu? Syah ke Wana tu? Boleh bagi jawapan? Try saja. Tidak, cikgu tidak marah juga. Try. Okay. Kenapa kamu masukkan dalam jurnal am? Sebab dia membeli barang niaga cikgu. Sebab dia sebab apa? Beli barang niaga. Yang mana? Okey, barang Wana kan? Wana kan yang Cikgu. cakap. Okey. Wana, okey, cikgu mau tanya kamu, okey? Kawan-kawan lain pun kena dengar lah. Okey. Apa barang niaga dalam kedai perabot jati? Apa barang niaga dalam kedai perabot jati? Okey. Apa barang niaga dia? Apa yang dia jual? Wana? Macam almari gitu cikgu. Ya. Almari itu apa? Barang almari itu Perabot. yes, perabot kan. Okay, so bila kedai tu dia adalah kedai menjual apa? Yang itu adalah barang niaga. Okay, thank you Wana for respond. Okay, so kedai perabot jati dia punya barang niaga adalah perabot. Meja kah, almari kah, tilam, semua itu adalah perabot. Okay, kerusi, okay, itu adalah perabot. So, kalau dalam jurnal khas, okay, jurnal khas dia cuma berkaitan dengan jual beli barang niaga. Okay, kena faham kalau jurnal khas kena berkaitan dengan barang niaga dia. Okay, kalau selain daripada itu, kamu kena masukkan dalam jurnal am. Okay, so invoice yang pertama ni, okay, kamu lihat di sini. Okay, kedai perabot jati ni dia membeli ke kedai Harry Trading komputer, 2 buah komputer. Okay, 2 buah komputer ni perabot ke atau bukan? Komputer. Komputer tu dia masuk di kategori mana? Perabot. Pejabat. Yes. Alatan pejabat. Yes, alatan pejabat. Thank you for respond. Okay, so apa ni, komputer ni dia masuk kategori alatan pejabat. Okay. Jadi maksudnya di sini ini adalah beli, okay, kedai perabot jati dia membeli untuk alatan pejabat, okay, dalam kedainya. Okay, bukan untuk dia jual kepada pelanggan. Okay, so disebabkan ini bukan barang niaga kepada kedai perabot jati, so sebab itulah kamu masukkan dalam jurnal am. Okay, belian aset untuk jenis jurnal am, belian aset bukan semasa. Okay, okay, sebab itulah kamu masukkan dalam aset bukan semasa. Okay, kamu boleh tulis sudah okay, yang invoice asal ni adalah jurnal am, jenis belian aset bukan semasa. Okay, ataupun kita merekod. Okay, kita buat ni dululah. Okay. Okay, kita merekodlah terus Masa pun macam sangat mencemburui. Lepas ni kelas apa kamu? Ke 11. BM cikgu. Alright. Macam, okay.
So ini adalah journal arm. So kamu boleh tulis 20x4. Yang ini pun cikgu sudah ajar kamu kan? Okey. Apa butiran yang pertama? Debit. Tarikh tadi 3 Mei kan? Okay. Apa tu tadi? Komputer. So kamu tidak boleh tulis komputer, kamu kena tulis alatan pejabat. Okay. Berharga 6,650 dan di kredit kamu kena masukkan nama kedai Harry Trading sebab kamu berhutang dengan Harry Trading. Kamu bayar. Okay. Lepas tu jangan lupa beli komputer secara kredit. Itu pun sudah okey. Okey. Okey, yang ini nanti cikgu rasa tiada masalah untuk journal arm, so cikgu terus proceed dengan journal belian. Okay, tapi nanti cikgu akan share juga, okay, full jawapan. Okay, so sekarang kita masuk kepada journal khas, okay. Jadi yang ini cikgu siap-siap lah, okay, buat tarikh, butir, okay, folio, nombor dokumen, jumlah, okay. Tidak perlu. So ini adalah journal belian dan okay, yang ini jangan lupa ikon kalau kamu tutup atau kamu totalkan, ini perlu ada. Okay, so semua sudah cikgu buat. Okay, sampai jurnal pelanggan jualan. Okay. Mana sudah tadi? Okay. Alright, yang kedua 8 oh bukan 3 Mei. 3 Mac. Okay, 3 Mac. Okay, so okay, invoice yang kedua, okay, dokumen sumber yang kedua tarikh 8 Mac. Okay, invoice asal. Lepas tu bila kamu tengok di sini kan, kuantiti belian, okay, kalau invoice asal dia adalah belian. Okay, so kalau kamu tengok di sini, ini adalah barang-barang perabot yang mahu dijual oleh kedai perabot jati. Ini adalah pembekal kedai perabot jati. Okay, so ini masuk mana? Siapa boleh dapat sudah? Okay, masuk mana ni? Kalau dalam pernyataan dia akan tulis kedai perabot jati membeli barang perabot daripada syarikat trading secara kredit bernilai 23,600. Itu kaedah soalan pernyataan. So yang ini kaedah dokumen sumber. Okey, yang kedua ni apa macam mana? Di mana kita mau tentukan dia? Dia masuk journal arm atau journal khas? KZ, mana si KZ? Dia paling semangat ni. KZ, mana kamu? Journal khas cikgu. Hai, si KZ ni ya. Ni siapa ni? Jurnal khas. KZ, journal khas. Okey, masuk journal mana dalam journal khas tu? Journal belian atau jualan? Jualan. Journal belian. Okey. Sebab dia di journal belian sebab dia invoice asal. Okey. Kamu kena ingat kalau journal belian dia antara invoice asal atau nota debit asal. Okey, kalau dua ni dibagi, kamu tahu itu adalah journal belian. Dengan syarat kamu kena nampak belian dia mesti barang niaga. Barang yang dia perlu jual balik. Okey, kamu kena faham di sana.
Okay, so ini adalah jurnal belian. Okay, jurnal belian. Okay, 8 Mac kan? Okay, kita terus record lah. Okay. 20x4. Satu lagi. Ini kan lagi. Okay, 20x4 March 8. Ya, apa tadi dia punya nama tadi? Syahrini Trading, Cikgu. Syahrini Trading. Trading. Syahrini Trade. Nombor dokumen dia berapa? E3. Yang ini kan. Nombor A3001. Okay. Lepas tu jumlah 23,600. Okay. Dan kita tengok lagi dokumen. Oh, okay. Okay, bila kamu tengok sini kan, dokumen, oh itu dokumen 3 kan? Okay. Okay, sini adalah dokumen 2. Okay, kamu nampak di sini kan, ini adalah 6 Mac. Kita sudah terlangkah ke 8 Mac. Okay. So, sepatutnya kamu kena tulis, cek ikut tarikh. Okay. Bagus juga ada salah tadi kan. So, kita boleh nampak di sana. Okay, so yang ini 6 Mac. Invoice asal. Okay, kalau kita tengok dia punya belian pun barang, ini adalah barang niaga untuk kedai perabot jati. So ini juga adalah jurnal belian. So sepatutnya kamu kena letak di sini ya. 6 Mac. Apa tu? Okay, 6 Mac. Sandra Trading kan? Sandra Trading. Dengan nombor dokumen. Okay, ini Sandra Trading, nombor dokumen 202, jumlah 24,200. Boleh kan? Kita dapat tangkap ni apa yang cikgu rekod ni. Boleh, Cikgu. Boleh. Yang lain? Yang lain boleh kan ni? Boleh Cikgu, boleh. Boleh ya? Okay. So, kita sambung. Okay, kita jangan tutup dulu Kita jangan tutup sebab takut nanti ada lagi jurnal belian. Okay. Okay. Tadi dokumen yang ketiga kita sudah isi. Okay. Dokumen yang keempat. Dokumen yang keempat adalah memo kedai perabot jati. Kerana akaun, pemilik telah mengeluarkan 2 buah tilam bernilai RM500 sebuah untuk kegunaan peribadi. Okey, kalau bentuk memo kamu masukkan di jurnal am atau jurnal khas? Cepat. Jurnal am. Okey. Memo dia masuk jurnal am. Okey, kamu perlu tahu untuk jurnal khas, dengan syarat mesti berkaitan dengan barang niaga, urus niaga berkaitan dengan barang niaga. So kalau dalam dokumen sumber, jurnal belian mesti antara invoice asal atau invoice asal dan nota debit asal. Kalau untuk jualan, kalau untuk jualan kamu tengok sini dokumen 5.
Kalau untuk jualan, okey, cikgu skip sebab ini jurnal amal. Okey. Kalau untuk jualan, dia adalah antara invoice salinan dan nota debit salinan. Kamu ingat saja kalau jurnal belian dia mesti yang asal. Okay, kalau untuk kalau untuk jurnal jualan dia mesti salinan. Okey, untuk dokumen yang kelima dia adalah invoice salinan. Okey, untuk invoice salinan kamu kena rekod dalam jurnal jualan. Okey. Kamu kena masukkan tarikh 13 Mac Syahmi Enterprise sebagai butiran. Okey. Nombor dokumen A44 dan jumlah dia kamu kena masukkan sahaja. Okey. So, jurnal belian. Okay, 20X4 March 13 Syahmi Enterprise. Okay, nombor dokumen A44 dan jumlah tadi 8,250. Okay, so itu dokumen 5. Okay, seterusnya kita pergi nombor dokumen 6. Okay, dokumen 6, nota debit salinan. Okay, apabila nota debit salinan itu adalah jurnal jualan salinan. Kalau nota debit asal itu adalah jurnal belian. Okay, so nota debit salinan jurnal jualan 17 Mac Syahmi Enterprise. Okay, kita masukkan. Okay, 17 Mac Syahmi Enterprise. Okay, nombor dokumen. Okay, kita cepat sikit lah. Mau habis masa. PN 26 dan jumlah 250. Okay. Dan selepas itu, okay, dokumen yang ke-7. Okay, dokumen yang ke-7 dia adalah memo. So, ini adalah journal am. Okay, yang ini cikgu skip sebab kamu sudah tahu. Okay, so dokumen 8, nota kredit asal. Okay, nota kredit asal 19 Mac. Okay, kalau asal dia adalah jurnal pulangan belian. Okay, kalau kamu baca di sini kan, 2 buah meja pejabat bernilai 260 dalam invoice A3001 yang bertarikh 8 Mac dipulangkan kerana rosak. Itu yang cikgu explain dengan kamu kelas sebelum ni. Okay, so di sanalah berlakunya pulangan belian disebabkan ada perabot yang rosak, ada meja pejabat yang rosak. So kamu disebabkan ini asal, so kamu masukkan dalam pulangan, jurnal pulangan jualan. Okay. So, okay, ini adalah jurnal pulangan jualan. Okay, jurnal pulangan belian, sorry. Okay, March 19. Okay. Syahrini Trading. Syahrini Trading. Okay, kamu masukkan nombor dokumen CN82 dan nilai dia adalah RM520. Okay, seterusnya. Okay, dokumen yang terakhir adalah nota kredit salinan. Okay, macam ada yang baru join Dania. Okay, so mana sudah? Okay, so nota kredit salinan. Okay, kalau nota kredit salinan tadi adalah nota kredit asal.
Okay, kalau nota kredit asal itu adalah jurnal pulangan belian. Okay, kalau nota kredit salinan, jurnal pulangan jualan. Okay, so kamu 2 buah tilam bernilai 800 dalam invoice A44 bertarikh 13 Mac dipulangkan kerana rosak. Ini maksudnya kedai Prabujati yang memulangkan kepada supplier kerana mereka cek ada barang rosak RM1,600. Okay, so kamu kena masukkan dalam jurnal pulangan jualan. Okay, 20X4. Okay, 21 Mac. Okay. Syahmi Enterprise. Nombor dokumen CN32. Okay, berjumlah RM1,600. Okay. Okay, so ada masa lagi. Okay, yang ini kan. Okay, selepas itu bila kamu sudah tengok kamu punya soalan-soalan dokumen sumber, kalau sudah settle semua kamu rekod dalam jurnal khas, barulah kamu balancekan di hujung bulan. Kamu jumlahkan, kamu jumlahkan di 31 Mac semua, Ya, ini nanti cikgu akan share juga dengan kamu. So semua ni kamu akan totalkan di sini. Ya ini dalam Excel kan, ni automatic lah. Kalau manual memang kamu kena kira guna kalkulator lah. Dan yang ini jangan lupa akaun jualan. Ni akaun pulangan belian. So ada masa lagi. Boleh lagi lah. Untuk jurnal tadi, sebabkan ada masa sikit lagi, so kita rekodlah terus jurnal kan. Jurnal untuk memo. Adakah di sini? Oh, yang ini. 12 Mac. Memo kerana akaun pemilik telah mengeluarkan 2 buah tilam untuk kegunaan peribadi. Ini adalah ambilan barang niaga. So dia akan masuk dalam jurnal di sini. Dia akan masuk debit ambilan. Kredit belian. Sebab barang niaga kamu berkurang. Bila barang niaga kamu berkurang, dia akan dikredit. 1,000 dan 1,000. Di sini salah. Ambilan barang niaga atau ambil barang niaga. Dan niaga untuk kegunaan sendiri. So, dokumen mana lagi yang berkaitan dengan jurnal Ada satu memo lagi. Yang ini. Dokumen 7 ni dia adalah memo. Nanti cikgu akan bagi senaraikan kamu jurnal belian tu masuk invoice asal dan nota debit asal. Yang itu nanti cikgu akan list. Supaya kamu boleh dapat buat. Ini kerana akaun. Pemilik telah membawa masuk sebuah van peribadi. 50,000 untuk kegunaan perniagaan. So maksudnya van kenderaan kamu bertambah. So apabila bertambah dia akan di sebelah debit sebab dia aset bukan semasa. Dan satu lagi modal kamu pun bertambah. Automatik disebabkan barang peribadi masuk ke dalam perniagaan itu adalah modal. So modal kamu kredit.
March 20 kenderaan. Aset bukan semasa kamu bertambah 50,000 dan modal kamu pun bertambah. Okey, 50,000. Okey. Okey, apa dia punya penerangan? Kamu ambil balik dalam ayat tu pernyataan, itu adalah pernyataan. Membawa masuk kenderaan peribadi ke dalam perniagaan. Okey. So, cikgu rasa semua sudah. Okey, jurnal am dan ini adalah jurnal belian, jurnal jualan. Okey, so kamu akan buat macam ni lah. Okey. Dan kamu jangan lupa tutup. Okey, kamu jangan lupa totalkan dan kamu tulis akaun pulangan jualan. Okey, kalau dalam jurnal pulangan jualan. Okey, ada soalan? Setakat ni tiada cikgu. Okay, semua bolehkah? Okay, kamu try dulu jawab, kamu try dulu sendiri jawab, okay, ikut apa yang cikgu terangkan. Okay, nanti cikgu akan mungkin dalam petang atau malam cikgu akan share link video supaya kamu boleh tengok balik kan. Hari ini kita sekejap saja sebab cikgu bagi kamu rehat. Okay. So nanti cikgu akan share link YouTube. Okay, so kamu boleh tengok dan cikgu akan bagi Excel ni tadi. Okay, yang ini nanti cikgu akan bagi. Okay, bagi dengan kamu. So kamu boleh kamu boleh semak sendiri jawapan kamu. Okay, so ada soalan? Tiada cikgu. Ada? Cuba cikgu gambar. Okay, so itu saja untuk hari ini. Hari Rabu kita jumpa. Kalau ada masalah, boleh PM cikgu atau tanya cikgu dalam grup terus. Okay? So, itu saja untuk hari ini. Okay, bye. Thank you. Thank you for join. Thank you, Thank you, teacher. cikgu. See you next time. Thank you, cikgu. Alright. Thank you, cikgu. Okay. You're welcome.